Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Salam sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan soalan ahli bentuk komunikasi set ulang kaji STPM 2014 nombor 16. Okey, diharap semua pelajar dah bersedia. Mari kita mulakan. Okey, seperti biasa, bila kita dapat soalan, kita akan baca soalan dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia. Okey. Selepas kita baca soalan, kita akan kenal pasti kehendak soalan. Okey, dalam ayat yang pertama kita lihat huraikan sumbangan Malaysia. Okey, huraikan sumbangan Malaysia. Kemudian dalam ayat yang kedua pula, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia. Jadi di sini kita dapat kenal pasti kehendak soalannya ada di sini. Jelaskan faktor-faktor. So, ada berapa kehendak soalan ni? Ada dua kehendak soalan. Okey, yang pertama dia minta sumbangan Malaysia dan yang kedua dia minta kita jelaskan faktor-faktor. Jadi, format jawapannya ialah 2 tambah 2. Okey, kalau 2 tambah 2 ni maksudnya apa? Format apa? Bergabung ke berasingan? Okey, jom kita lihat nota kita di sini. Okey, kalau dilihat kat sini, formatnya ialah, format jawapan kat bawah ni ialah format berasingan, iaitu 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Okey, yang mana satu analisa data? Analisa data ialah sumbangan Malaysia. Dan analisa pengetahuan ialah faktor-faktor. Faktor-faktor. Jadi okey, kita dah dapat kenal pasti kehendak soalan 2 tambah 2. Okey, sekarang kita akan buat step by step. Oops. Terima kasih kerana menonton video saya. Tapi sebelum tu, kliklah butang ni jika belum lagi ya. Sebagai tanda sokongan kepada saya. InsyaAllah akan ada video-video terkini tentang pengajian am dan lain-lain dari saya. Tengok cikgu pun. Selamat menonton. Thank you. Okey. Langkah yang pertama, kita akan tentukan sumbangan Malaysia tu. Analisa data tu kan. Macam mana kita nak jawab? Nak ikut pola apa? Sebab kalau tengok kat dalam nota, okey, ada macam-macam jenis pola kan. Jadi kita lihatkan keywordnya. Keywordnya ialah tadi sumbangan. Ada dekat sini pola luar biasa, sumbangan. Okey, tips dia dekat sini ialah kalau dekat dalam keyword tu tak ada dekat dalam pola perubahan, pola perbandingan atau pola umum, bermakna dia ada kemungkinan untuk menjadi pola luar biasa. Kenapa kita namakan dia sebagai pola luar biasa? Sebab kehendak soalannya yang berbeza daripada soalan pola-pola yang ke atas ni. Pola perubahan banding dengan umum ni. Kehendak soalannya tu special sikit. Okay, jadi apa yang specialnya dekat soalan yang dekat sini ni? Specialnya ialah sebab dalam soalan ni dia minta sumbangan Malaysia. Dia minta sumbangan Malaysia. Dia tak minta semua. Kalau biasanya kita jawab, kita akan analisa semua ni. Biasanya kita akan jawab, kita akan analisa semua negara ni. Tetapi dekat sini dia hanya minta kita analisa untuk sumbangan Malaysia sahaja. Jadi kita akan tengok negara Malaysia je lah. Sebab tu saya highlightkan Malaysia ni.
Okey. Okey, jadi kita dah tahu dia pola luar biasa. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Okey, sebab pola luar biasa ni dia special juga. Ada masa formatnya akan berubah-ubah. Macam kita tengok kat bawah ni kan. Okey, kat bawah ni kan. Formatnya berubah-ubah. Ada masa dia 1+3. Depends pada soalan. Okay, tetapi kali ni kita nak tengok ni. Kita boleh buat berapa banyak analisa data kita. So kita nak 2 je lah. Boleh ke kita buat 2 ni? Okay, kita tengok boleh tak kita nak buat pola perubahan kat sini? Okay, ingat pola perubahan kalau kita nak menganalisa, kita akan tentukan analisa dia kat sini, meningkat, menurun, tak konsisten, stabil, dan kalau ada jumlah keseluruhan, kita analisa jumlah keseluruhan. Okey, so mari kita lihat dalam jadual ini. Nak buat pola perubahan, syaratnya ialah mesti lebih dari 1 tahun. So sekarang kat sini ada 3 tahun, 2000, 2005 dan 2010. So bolehlah kalau kita nak buat pola perubahan. Jadi kita tengok tahun 2000 10,000, tahun 2005 14,000, tahun 2010 16,000. Okey. Maksudnya ini menunjukkan dia ciri-ciri meningkat, makin banyak kan, maksudnya dia meningkat. Okey, kat sini pola perubahan 1 ni AD, ni AP. Pola perubahan 1, pola perubahan. Okey, sekarang kita nak tentukan pula, boleh tak kita nak buat pola perbandingan khas untuk Malaysia sahaja. Okey, kita tengok dulu dekat analisa data. Kalau nak banding, kita nak buat analisa macam mana? Nak banding, kita kena tengok analisa dia. Kita akan tengok tertinggi, terendah, atau paling banyak, paling sikit. Jadi kita tengok boleh ke kita nak menganalisa kaedah paling tinggi paling rendah ni? Kita tengok dalam tahun 2000, dalam tahun 2000 ni yang paling banyak siapa? Malaysia kan, sebab 10,000. So Malaysia yang paling tinggi kat sini, tak huruf T, T tinggi. Lepas tu tahun 2005 yang paling tinggi siapa? Dalam banyak-banyak negara ni, Malaysia juga yang paling tinggi. So kita letak huruf T. Okey, tahun 2010 dalam banyak-banyak ni negara ni, siapa yang paling tinggi yang menyumbangkan pengeluaran minyak sawit? Oh, Malaysia dah tak yang tertinggi. Malaysia berada pada tempat yang kedua. Jadi kita tulis kedua. Boleh ke nak buat macam tu? Boleh. Ini kan special kan, Malaysia, sumbangan Malaysia. 1 untuk banding. 1 ubah 1 banding. Analisa data, kita dah dapat maklumat. Okay, sekarang analisa pengetahuan, kita akan buatkan 2 faktor. Okay, dah siap. Kita dah siap menganalisa jadual. So sekarang bolehlah step seterusnya kita nak tulis jawapan kita. Sebelum kita mula menulis jawapan, kita tentukan dulu kita nak tulis apa dalam setiap perenggan kita tu, supaya kita punya penulisan jawapan kita lebih terancang. Jadi kita akan mulakan tulis kat sini. Kita akan mulakan dengan intro dalam ni jawapan kita. Intro tu pendahuluan lah kan. Okay, and then dalam perenggan 1, perenggan 2, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat, kemudian penutup. Penutup. Okay, kat perenggan 1 ni nak tulis apa? So tadi kita dah rancang dekat sini, kita dah kumpul semua data kita kat sini. So sekarang kita gunakan sahaja maklumat tu, masukkan dekat dalam ni. Jadi perenggan 1 kita akan mulakan dengan analisa data pola perubahan meningkat. Ni kan, tadi kan meningkat. And then perenggan kedua kita nak buat, kita akan tulis pola perbandingan. Perenggan ketiga faktor 1 dan perenggan keempat faktor 2.
Okey, faktor 1 dan faktor 2 tadi kita belum bincang kan? Okey, jadi secara umum lah. Okey, kita nak bincang. Nak cari idea macam mana? Faktor ni dia lebih kurang macam kita nak cari jawapan untuk esei. Cara tulis pun sama juga macam nak tulis esei. Jadi, kalau kat sini isunya ialah pengeluaran minyak sawit Malaysia. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit ni? Dia lebih kepada isu pertanian, betul tak? Jadi, kalau pertanian ni, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dia jadi banyak, jadi sikit? Kita fikirkan dari segi pertanian. Ini mungkin disebabkan oleh, kita boleh nak tulis, mungkin disebabkan oleh faktor zaman dah moden kan sekarang, faktor teknologi. Okay, kita senaraikan dulu, nanti baru kita pilih jawapan. Teknologi. Yang kedua, mungkin juga disebabkan oleh faktor cuaca. Kan pertanian kan sangat terdedah kepada faktor cuaca. Okey, faktor lain selain daripada teknologi dan cuaca, boleh juga kita letakkan faktor harga. Okey, itu antaranya lah. So nanti dalam jawapan kita cuma nak pilih 2 je. Kalau anda rasa ada banyak idea untuk menghuraikan tentang teknologi, so pilihlah teknologi. Ada banyak idea untuk huraikan tentang cuaca, pilih cuaca. Boleh tak nak tulis semua ni? 1, 2, 3, teknologi, cuaca dan harga. Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada had bilangan perenggan untuk dituliskan kat dalam jawapannya. Nak buat perenggan yang kelima, boleh. Okey? Tapi ingat, markahnya cuma 15 sahaja. 15 markah. Dah siap, kita tentukan perenggan jawapan kita. Okey, lepas tu barulah kita boleh menulis dengan lebih yakin. Okey, sekarang kita nak mula menulis intro. Macam mana cara kita nak tulis intro? Yang paling mudah, cikgu saya ajar ialah kita salin soalan. Kenapa kena kita salin soalan untuk intro? Sebagai langkah yang selamat supaya kita tidak lari daripada kehendak soalan. Okey, jadi mari kita menulis jawapan. Okey, cikgu dah siap tulis pengenalan. Tengok macam mana cara cikgu tulis pengenalan. Simple aja. Okey, jadual menunjukkan pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit adalah antara yang paling banyak. Simple saja. Nak tambah lagi boleh. Contohnya, kalau nak tambah lagi, terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia. Boleh? Okey, saya tulis Okey, sekarang kita nak mulakan dengan perenggan 1. Perenggan 1 tadi kita dah plan nak tulis pola perubahan meningkat. Tadi cikgu dah tunjukkan cara untuk menulis pendahuluan. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk menulis bagaimana cara untuk menulis pola perubahan dan pola perbandingan bagi soalan ini. Okey. Jadi yang ini tadi intro. Ini tadi intro. Okey, sekarang yang ini pula ialah pendahuluan ayat idea bagi pola perubahan. Dan yang ini pula ialah ayat idea bagi pola perbandingan. Untuk menulis ayat idea mesti ada isunya. So ini ialah isunya. Kemudian ada polanya. Ini polanya. Dan ini pula ialah tempohnya.
Okey, cukup 3. Sama juga macam ni. Ayat idea untuk pola perbandingan. Ada isunya, ada tempohnya, dan ada polanya di sini. Okey, paling banyak, paling sikit, paling banyak dan kedua terbanyak. Ada polanya. Jadi ingat, dekat dalam ayat idea tak perlu nak tulis dahulu nilai-nilai ni, tak perlu. Okey, nilai ni nanti ditulis pada huraian data. Ayat idea just nyatakan 3 perkara ni sahaja. Okey, 3 perkara ni sahaja. Nyatakan isu, pola dan tempo. Isu, tempo, pola. Okey. Okey, kalau kamu lihat kedudukannya berbeza. Tak kisah, yang penting ada isu, pola, tempo. Nak letak terbalik-terbalik pun boleh. Yang penting ada 3 perkara tu dalam jawapan. Okey, yang ini perenggan kedua, pola perbandingan. Baiklah, seterusnya cikgu nak tunjukkan cara untuk menulis huraian data bagi pola perubahan dahulu. Okey, yang ini tadi ya, pola perubahan pada perenggan yang pertama. Okey, kamu boleh mula menulis dengan pada tahun 2000. Okey, and then tulislah pengeluaran minyak sawit Malaysia. Ini dia punya situasi kan. Jadi tulislah situasi dia ni, pengeluaran minyak sawit Malaysia. Janganlah terus tulis nombor. Kan tak menarik kan. Jadi biar buat ayat tu biar jelas. Okey, pada tahun 2000 pengeluaran minyak sawit Malaysia ialah 10,000 tan metrik. 10,000 tan. Okey, tadi saya dah pesan, cikgu dah pesan pada ayat idea tak perlu nyatakan nilainya. Nak tulis nilai pada huraian data. Jadi barulah kamu boleh mula menulis ni huraian data. 10,842,000 tan. Sama macam dalam soalan. Dalam soalan kan ada tan. Jadi ikut unit dia sama sebiji. Tapi kenapa cikgu tak tulis kosong-kosong? Kenapa cikgu tulis perkataan ribu? Boleh ke? Boleh ke nak tulis ribu? Ribu sama tak dengan kosong-kosong-kosong? Sama kan? Jadi kalau sama bolehlah. Sebab apa cikgu pilih untuk tulis perkataan ribu, cikgu tak nak tulis kosong-kosong-kosong? Untuk mengelakkan daripada kecuaian nanti kalau cikgu terkurang tulis kosongnya ataupun terlebih tulis kosongnya. Jadi cikgu tulislah perkataan ributan. Itu langkah keselamatan lah, yang tidak menghilangkan markah. Okey, itu tadi pesanan pertama. Tulislah nilainya pada ayat huraian data. Ini nilai dia yang lengkap dengan unitnya sekali. Unit, ikut unit yang ada dekat dalam jadual tu. Jangan ubah. And then seterusnya, yang penting juga mestilah ditulis perkataan ini meningkat. Perkataan ini meningkat. Mestilah ditulis. Kalau tak tulis, hilang markah. Kan? Sebab tadi dah nyatakan mengalami peningkatan, meningkat. Jadi kat sini kena nyatakan meningkatnya tu. Okey, kepada berapa. Seperti biasa, nilai mesti dinyatakan dengan jelas. Sama seperti dekat dalam jadual. Kan? Ambil kat sini, ambil salin je. Okey, dan tahunnya mesti nyatakan. Okey, kat sini tadi tulis 2000, tahun 2000, ini tahun 2005. Mestilah ada perkataan tahun tu. Jangan tulis nombor je, perkataan tahun tak ada, nanti sudah tersalah anggap. Kemudian kalau ayat pola perubahan mesti ada analisanya. Inilah dia analisanya. Peningkatan sebanyak 4,000 tan atau 38%. Analisanya mesti ada. Okey, make sure adalah dalam jawapan kamu.
Ada perkataan peningkatan, ada nombor yang betul, unit yang betul, pengiraan peratus yang tepat. Begitulah juga seterusnya. Sampailah habis, mesti lengkap, mesti ada tahun, mesti ada nombor yang betul, yang disalin dengan betul, dan pengiraan peratusnya. Jadi, pada ayat yang pertama ni tadi, pada ayat yang pertama yang kamu mulakan dengan pada tahun 2000, sampailah tahun 2005 ni, ini semua ialah ayat huraian data yang kamu salin daripada jadual. Kemudian huraian data tu, yang ini peningkatan sebanyak berapa atau berapa peratus ni, ini kita namakan sebagai analisa yang kamu buat. Sebab yang ni kamu kira sendiri kan. Inilah analisa yang kamu buat. Nak dapatkan peningkatan sebanyak berapa kan, kena tolak. Itu kan kamu kira sendiri, dan nak dapatkan peratusnya juga kamu yang kira sendiri. Itulah kita namakan sebagai analisa. Okey. Ini ialah bagaimana menulis dengan mudah bagi pola perubahan. Syaratnya mesti ada maklumat yang cikgu dah cakap tadi pada ayat idenya dan pada huraian datanya. Okey. So sekarang kita nak tengok pula pola perbandingan. Okey, pola perbandingan. Okey, perkataan analisanya ingat paling banyak dan paling sikit, tertinggi dan terendah. Okey, kita boleh mulakan dengan sebagai bukti pada tahun 2000 pengeluaran minyak sawit Malaysia ialah berapa tan dan berapa tan pada tahun 2005. Ni tahun 2000 berapa tan? Tahun 2005 berapa tan? Nak ubah ayat boleh. Ini ikutlah kan. Macam ni dia buat macam ni, tapi kalau kamu nak ubah boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu nyatakan nilai. Kamu nyatakan nilainya untuk tahun bila. Nilai 14,000 tan ni untuk tahun bila kamu nyatakan. Okey, yang kalau kamu tulis tu orang faham. Okey, and then yang paling penting ini terbanyak. Tadi paling banyak, kat bawah tulis terbanyak pula. Boleh ke? Boleh, tapi digalakkan tulis yang lebih yang samalah. Ni cikgu pun dah tulis tak sama dah ni. Atas paling banyak, bawah terbanyak. Tapi maksudnya yang paling tinggi kan. So nanti kamu tulislah yang seragam. Okey, seterusnya. Okey, mesti ada ini. Ada nilainya yang sebenar. Sama juga macam tadi kat pola perubahan. Pada ayat yang pertama, nyatakan nilai dia yang sebenar. Yang kamu salin daripada dalam jadual. Nyatakan nilai yang sebenar dan tahun bila punya nilai itu. Nyatakan. Dan nyatakan juga polanya. Ni yang penting ni, polanya. Ni polanya penting. Okey, tapi yang ini kita tak boleh nak buat pengiraan. Pengiraan untuk pola perbandingan kita tak boleh buat sebab kita baca dia secara melintang. Tengok yang warna hijau ni. Kita baca dia secara melintang. So kalau kita baca jadual ni untuk pola perbandingan, kita baca secara melintang. Kat tepi dia ni tak ada jumlah kan. Tengok yang warna hijau tau. Tak ada jumlah. Jadi kita tak boleh nak kirakan berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Kalau pola perubahan boleh kita nak kirakan peratusnya sebab dia beza antara setiap nombor tu setiap tahun. Dia tak perlukan jumlah keseluruhan. Alright. Jadi disebabkan tak ada jumlah, maka kita nyatakan sahaja nilainya yang sebenar. Okey, jadi kamu dah tuliskan tadi. Tahun 2000, 10,000 tan. Tahun 2005, 14,000 tan. Terbanyak. Okey, ada perkataan terbanyak. Okey, namun jatuh ke tempat kedua terbanyak. Ni pun mesti juga tulis. Okey, mesti tulis. Kedua terbanyak berbanding Indonesia.
berbanding Indonesia. Pada tahun 2010, kamu nyatakan nilai dia yang sebenar. 16,000 tan, kamu nyatakan. So kat sini kat mana analisanya? Analisanya ialah ni, yang kamu nyatakan terbanyak dan kedua terbanyak. Itulah analisanya yang kamu nyatakan. Maksudnya kamu boleh pandai untuk bandingkan dalam banyak-banyak tu siapa yang paling banyak. Dalam antara semua negara kat dunia ni yang mengeluarkan minyak sawit, siapa yang paling banyak. Jadi kamu pandai menganalisa kat situ. Kan? Okey. Setelah kita siapkan kita punya jawapan bagi perenggan 1 dan perenggan 2, pola ubah dan pola banding. So kita nak try tengok semula lah. Nak pastikan betul tak jawapan kita ni. Okey. Jadi tadi kita dah tegaskan bahawa dalam ayat pertama, dalam ayat idea mesti ada isu, pola dan tempoh. So ini dah ada. Okey, and then untuk pola perubahan, huraian datanya mesti ada nilai yang ada unitnya. Okey, mesti ada nilai dan ada unitnya yang betul, dan juga ada tahun. Okey, ada nilai dan ada tahun. Kemudian pada bahagian analisa datanya ada polanya dan juga ada nilai perbezaannya dan juga ada peratusnya. So kalau ada itu, macam mana cara pun kamu tulis, yang penting kamu nak sampaikan bahawa dia ada peningkatan dan peningkatan sebanyak berapa atau berapa peratus. Itu telah jelas. Okey. Okey, begitu juga dengan huraian data bagi pola perubahan. Okey, huraian data bagi pola perubahan mesti ada nilainya yang lengkap dengan unitnya. Okey, dan juga ada tahunnya. Nilai itu untuk tahun bila. Okey, kalau 10,000 tan untuk tahun 2000. Jadi mesti nyatakan dengan lengkap sebab kamu salin je daripada jadual. Jadi mesti betul, jangan salah. Okey, untuk soalan ini, untuk jadual ini dan soalan ini tak ada jumlah. Oleh itu, kamu hanya perlu salin sahaja nombor nilainya. Kalau dekat dalam soalan-soalan yang lain yang ada jumlah nanti, adalah cara untuk mengira berapa peratus daripada jumlah keseluruhan untuk pola perbandingan. Okey, itu kesimpulannya untuk perenggan 1 pola perubahan dan perenggan 2 pola perbandingan. Cara nak tulis ayat. Okey, diharap kamu dapat fahamlah. Okey, dapat kenal pasti apa kehendak soalan.